Apakah hukumnya menjual barangan tiruan berjenama terkenal seperti seperti beg tangan, kasut, pakaian dan sebagainya dalam keadaan pelanggan memang mengetahui barangan yang dibeli adalah bukan original. Begitu ya. Baik, jadi menjual barangan tiruan ni ataupun barangan palsu, kata ya, barangan palsu, namanya pun palsu tuan-tuan. Bila palsu ni tuan-tuan nak bincangkan dia, ada beberapa perkara yang kita kena faham. Yang pertama sekali, barangan palsu dan tiruan itu meniru nama sesuatu barangan yang original. Jadi menurut KOIC International Fiqh Academy ataupun Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, dan juga di peringkat Eropah pun dari Kesatuan Majlis Fatwa Eropah, mereka dah bincang dan keputusan mereka adalah jelas. Mereka mendapati bahawa nama bisnes adalah satu hak intelek. Hak intelek tuan-tuan. Contohnya nama Media Prima, nama TV9. Tak boleh di luar sana tiba-tiba ada TV lain menggunakan nama TV9 dengan semudah-mudahnya, kerana nama TV9 adalah hak intelek yang telah pun menggunakan duit berjuta-juta ringgit untuk mempopularkan nama ini. Ya, maka atas sebab itu disebutkan dalam satu hadis yang ada perbincangan dari sudut kekuatannya, tapi diambil oleh para ulama sebagai salah satu hujah, iaitu man sabaqa ila man lam yasbiqhu ilaihi muslim fahuwalahu. Barang siapa yang mendahului sesuatu benda yang belum didahului oleh orang lain, dia adalah pemiliknya. Faham tak maksud dia? Hadis tu maknanya kalau orang lain tak pernah buat kamera, saya seorang yang pertama yang mencipta kamera, maka kamera punya hak cipta, pattern dia milik saya. Maka itu diiktiraf oleh Islam, tuan-tuan. Sampaikan Nabi juga kata dalam bab tanah pun lebih kurang, man ahya ardan mayyitah fahiya lahu. Sesiapa yang menghidupkan tanah yang belum diterokai, yang kontang, yang barren, yang belum diterokai, tanah tu jadi milik kita. Tapi hadis tu jangan pegang secara gondol gitu, tuan-tuan. Habis nanti kat Malaysia ni. Hadis tu disebut oleh Rasulullah sebagai pemimpin negara. Jadi kalau pemimpin negeri, pemimpin negara sebut, barulah boleh terpakai dalam konteks yang sepatutnya. Kalau tidak, jangan duk pakai, tuan-tuan. Sesat nanti. Baik, jadi daripada hadis itu dan juga hadis yang lain, antaranya disebut oleh para ulama, la darara wa la dirar. Tidak boleh membawa mudarat dan tak boleh membalas kemudaratan. Jadi syarikat ni dia buat jenama dia ni, jenama ABCD ni, tuan-tuan, dia dah naikkan nama dia betul-betul juta-juta, nak bayar komersial dekat televisyen. Bayangkan berapa saat ni pun nak kena bayar ribu-ribu, boleh jadi juta-juta. Tiba-tiba kita duk buat baju, kita letak nama syarikat tu. Walaupun pembeli itu tahu ini adalah barang tiruan, itu yang pertama, itu dah selamat sikit lah. Kalau pembeli itu tak tahu dan kita pun jual harga yang boleh tahan, handsome jual harga dia, ketika itu tuan-tuan lagi haram lah. Tapi kalaulah kita beritahu ini tiruan ni pakcik, ni tiruan ni, tuan-tuan pakcik tak tahu ke ini kan apa nama tu, Petaling Street ni, mana ada barang original, contohlah kan. Jadi tak apa, saya nak beli juga ni, best ni, orang kampung kan tahu original tak original kan, dia kata. Jadi ketika itu kita ambil manfaat di atas satu jenama yang bukan milik kita. Maka dia adalah seolah-olah saya menggunakan nama tuan-tuan bila mana saya bercakap. Sekarang ni Sipolan bin Sipolan yang cakap ni, padahal bukan. Jadi lagi teruk lagi apabila baju tu dipakai, kasut tu dipakai, rosak. Teruk betul. Ada orang yang tak tahu ini tiruan. Teruk betul kasut jenama ni, aku ingatkan bagus. Rupanya kau pakai sekejap je koyak lah. Jadi ini adalah antara masalah-masalah yang terkesan. Atas sebab itu, bagi saya lebih bersetuju dengan pendapat Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, tidak harus untuk kita menjual barangan tiruan walau kita telah memaklumkannya. Kalau kita jual juga, maka dia di antara syubhat dengan haram, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik, itu ya soal.